Okey. Okey, maaf ya doktor. Okeylah, tak apalah, saja nak beritahu je. Okey, terima kasih doktor. Okey, okey. Yang berusaha para panel pembicara Yang kita pada berusaha yang hari ini boleh. Okey. iaitu Nur Hashimah binti Jaafar, Maizura binti Syari, Nur Atika binti Abdul Aziz, Suraini binti Husin, Nur Syasha Izurin binti Azizan, Nur Husna binti Mat Hasan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menganjurkan program webinar kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan perkongsian bual bicara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tajuk webinar kita pada hari ini iaitu pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Mendengar sahaja topik kita pada hari ini, pastinya ada dalam kalangan hadirin kita yang tertanya-tanya apakah yang akan dibincangkan, dipersembahkan dan dikupas oleh para panel kita pada hari ini. Pengintegrasian, apakah yang dimaksudkan dengan pengintegrasian? Sudah pastinya ianya menjadi tanda tanya kepada para hadirin sekalian. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Hashimah untuk mengupas sedikit sebanyak mengenai pengenalan berkaitan dengan pengintegrasian. Dipersilakan. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menjemput saya ke webinar pada pagi ini. Okey, berkaitan isu mengenai webinar ini iaitu pengintegrasian teknologi. Dalam era kita tahu dalam era kini, pada abad teknologi kini, teknologi telah menguasai global dengan berleluasa. Kita tengok dekat sekolah jarang orang guna secara tradisional hanya dengan menggunakan kapur dan papan putih sahaja. Sekarang teknologi telah menguasai bidang pendidikan. Oleh itu kita kena tahu apa itu maksud pengintegrasian teknologi. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengintegrasian merupakan proses mengintegrasian sesuatu sama ada masyarakat, pandangan dan lain-lain. Manakala teknologi pula dikaitkan dengan alat teknologi moden seperti contoh yang kita tengok dekat sekolah, kita tahu dekat sekolah ada komputer, projektor, pembesar suara, skrin layar dan peralatan multimedia yang lain. Seiring dengan perkembangan era globalisasi kini, penggunaan teknologi ataupun dekat sekolah kita kenal dengan ICT atau dengan kenali sebagai teknologi maklumat dan komunikasi merupakan perkara yang penting dan utama dalam pendidikan. Oleh itu, kualiti pendidikan negara akan bertambah dan maju kerana penggunaan ICT banyak membantu dalam menarik perhatian dan minat pelajar. Seterusnya, menurut PISAPA 1994, integrasi ICT dalam PMP bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. Konsep integrasi teknologi dalam pendidikan boleh didefinisikan sebagai pengintegrasian tanpa klaim antara pelbagai media dalam satu persekitaran. Dalam satu persekitaran. Seterusnya, integrasi ICT dalam PMP juga bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. Menurut Holmes 1999, memberi pandangan bahawa integrasi teknologi dalam PMP memerlukan guru yang bersedia. Oleh itu, kita sebagai guru perlu bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian pada masa kini dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum cukup bagi seorang guru untuk menggambarkan teknologi dalam PMP. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru itu sendiri terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi.
penggunaan alat-alat teknologi semasa sesi PMP bukan sahaja menjadikan sesi tersebut lebih menarik dan mudah, tetapi mampu meningkatkan fokus dan minat para pelajar. Kita tahu pada masa kini pelajar selalu menggunakan teknologi, telefon bimbit, komputer. So kita kena seiring dengan perkembangan masa terkini dengan juga menggunakan teknologi dalam mengajar. Okey, itu sahaja. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama kerana telah memberikan ulasan yang sangat jelas mengenai pengenalan bagi topik kita pada hari ini. Seterusnya, dalam kita melakukan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, sudah semestinya akan timbul isu-isu yang berkaitan dalam mengintegrasikan teknologi tersebut. Tanpa membuang masa, saya menjemput panel kita yang kedua iaitu saudari Maizura untuk menghuraikan isu yang mungkin timbul dalam mengintegrasikan teknologi dalam PDP kita. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Diharapkan para penonton semua, kita semua pada hari ini sihat semuanya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Jadi, saya akan memulakan perbincangan kita mengenai isu yang timbul dalam pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam setiap perkara pasti akan timbul isu ataupun masalah. Begitu juga dalam pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, justru isu yang pertama yang akan dikupaskan ialah isu guru kurang mahir dalam penggunaan sesuatu perisian teknologi. Perisian teknologi zaman sekarang seperti yang kita tahu telah banyak dan semakin canggih, menyebabkan guru tidak mengetahui fungsi sepenuhnya bagi sebuah perisian teknologi, di mana guru hanya mengetahui secara dasar ataupun fungsi asas bagi sesuatu teknologi dan memanfaatkannya secara sederhana sahaja. Seperti yang kita tahu, guru-guru sering menggunakan pelbagai platform untuk memberikan bahan pengajaran dan tugasan melalui pautan seperti Google Drive, Quizzes dan sebagainya. Namun, pautan tersebut akan diberikan secara berasingan melalui WhatsApp ataupun Telegram. Ini akan menyebabkan pelajar sukar untuk mengakses bahan tersebut dan ada juga yang akan terlepas pandang, menyebabkan pelajar tersebut tidak menjalankan atau tidak membuatkan tugas tersebut. Walhal terdapat beberapa perisian yang guru boleh mengumpulkan semua bahan dan tugasan tersebut di satu tempat yang mudah untuk pelajar akses perkara tersebut. Namun disebabkan isu guru kurang mahir dalam penggunaan sesuatu perisian teknologi, guru tidak memanfaatkan perisian tersebut. Justru isu ini sedikit sebanyak akan memberi kesan pengajaran dan pembelajaran guru. Itu sahaja pasal saya untuk isu pertama. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua kerana telah memberikan penerangan yang cukup jelas mengenai isu yang timbul. Seperti yang kita semua sedia maklum, penggunaan teknologi dalam PDP semakin hari semakin canggih. Namun, tidak kesemua para guru dan pelajar dapat mengikuti perubahan kecanggihan teknologi ini. Baiklah, kalau tadi panel kita yang kedua telah mengupas isu mengenai guru kurang mahir penggunaan perisian teknologi, sekarang saya ingin bertanya kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Nur Atika, apakah isu lain yang mungkin wujud dalam pengintegrasian teknologi dalam PDP? Dipersilakan panel kita yang ketiga. Baik, terima kasih saudari moderator untuk soalan yang diberikan dan terima kasih juga kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam webinar pada pagi ini untuk mengupaskan tentang topik pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, jadi isu kedua yang akan saya kupaskan adalah dari aspek
kurangnya pengetahuan dan kesediaan guru dalam mengintegrasikan teknologi sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, guru adalah perubahan sosial, ejen perubahan sosial melalui ilmu dan kemahiran yang mereka miliki. Pemikiran guru seharusnya lebih bersifat terbuka dan menerima perubahan-perubahan baru dalam dunia pendidikan. Namun jika kita perhatikan dalam senario dunia pendidikan pada hari ini, terdapat guru-guru yang telah lama berkhidmat dalam dunia pendidikan yang enggan mengubah suai corak pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka tidak mahu dan tidak bersedia untuk melaksanakan pembelajaran dalam konteks penggunaan teknologi. Sesetengah guru juga merasakan penggunaan kaedah pengajaran konvensional sudah cukup untuk menyediakan PDP yang berkesan di dalam bilik darjah, serta tidak bersedia untuk berubah dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran kerana masih terpengaruh dengan pendidikan berorientasikan peperiksaan. Selain itu, terdapat juga guru-guru yang tidak memahami nilai penggunaan teknologi maklumat yang menyebabkan mereka tidak berminat untuk meneroka lebih dalam lagi tentang ilmu dalam menggunakan teknologi maklumat sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang tidak cekap menggunakan peralatan ICT seperti telefon pintar, laptop dan aplikasi teknologi maklumat akan menimbulkan masalah yang besar, terutama sewaktu menjalani pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya dari rumah ataupun PDPR. Ketidakcekapan mengendalikan alatan teknologi ini ketidakcekapan mereka mengendalikan alatan teknologi ini akan menyebabkan para guru mengambil masa yang lama sebelum memulakan proses pengajaran dan mengakibatkan masa di dalam bilik darjah terbazir begitu sahaja, memandangkan para guru masih terkial lagi sewaktu menggunakan peralatan ICT tersebut. Dan seterusnya, terdapat juga guru-guru yang masih ragu-ragu, takut dan berfikir. Panjang sangatlah awak ni, jangan panjang sangat ini sebab nanti tak cukup masa. Sebab awak ramai ni 7 orang. Awak padat ke awak cakap tu? Jangan duk baca sangat. Okey, yang ketiga, terdapat juga guru-guru yang mempunyai sikap negatif, ragu-ragu dan takut untuk menggunakan teknologi maklumat dalam proses pengajaran mereka. Perkara ini merupakan isu yang membantutkan pengintegrasian teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah. Jadi itu sahaja kupasan saya tentang isu yang timbul dalam pengintegrasian dalam PDP. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang ketiga. Seterusnya, jika tadi kita telah mendengar mengenai isu guru kurang mahir dalam penggunaan perisian teknologi dan kurangnya pengetahuan dan kesediaan guru dalam mengintegrasikan teknologi sewaktu PDP, kini kita dengar pula apakah isu lain yang mungkin timbul dari panel keempat kita, iaitu saudari cakap saja, jangan baca lambat, cakap saja. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudari moderator. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel dalam webinar ini. Okey, baiklah, untuk isu yang ketiga, seperti yang kita tahu kan, dalam pengintegrasian teknologi dan pembelajaran dan pengajaran ini telah lama dipraktikkan dan kita tidak boleh nafikan bahawa dalam pengintegrasian teknologi dalam pengajaran ataupun sistem pendidikan kita dapat lihat teknologi ini memberi banyak kesan yang positif lah. Okey. Namun dalam pengintegrasian teknologi ini juga timbul isu yang lain seperti yang panel 2 dan panel 3 tadi kupas. Okey, untuk isu yang ketiga ni, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran juga menyebabkan kurangnya komunikasi antara guru dan pelajar. Perkara ni dapat kita lihat semasa pandemik COVID-19 ni, 2 tahun kan. Kita boleh lihat
teknologi itu digunakan secara meluas dalam kelas, okey. Kelas dijalankan secara online. Apa yang kita lihat, walaupun teknologi itu memberikan kesan yang positif, dia juga memberikan isu di mana dalam kelas secara online, guru-guru menghadapi masalah ataupun respon yang kurang baik di mana kurang interaksi antara guru dan pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, bila guru tu memberikan soalan kepada pelajar, pelajar lebih kepada senyap. Jadi keadaan kelas secara online tu dia senyap sahaja. Tak ada respon, tak ada feedback yang kurang. Jadi guru sendiri tidak dapat tahu sama ada pelajar itu faham ataupun dapat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Seterusnya, untuk kelas online yang seterusnya juga, isu yang timbul ialah bila ketiadaan peranti seperti telefon dan komputer ni ataupun kemudian internet ni, komunikasi antara guru tu tak dapat, kurang lah, di mana guru tak dapat berhubung dengan pelajar, pelajar tak dapat berhubung dengan guru. Jadi dekat situ kurangnya komunikasi. So pembelajaran secara efektif tu kurang dicapai. Dan bagi saya, untuk masalah seperti ini boleh diatasi dengan menyediakan ataupun mencipta satu macam website untuk memudahkan pelajar itu mengakses bahan-bahan pengajaran pada bila-bila masa sahaja bila mereka mempunyai talian internet. Okay, seterusnya untuk kelas bersemuka ni, computer phobia, mesti jarang korang dengar computer phobia atau apa. Masalah ni timbul juga dengan isu kurangnya komunikasi antara guru dan pelajar ni disebabkan computer phobia, iaitu kepada pelajar itu sendiri. Iaitu takutkan komputer dan tidak mahu menggunakan komputer kerana kurang keyakinan terhadap komputer. Ini menyebabkan pelajar malu bertanya. Okey, perkara ni sendiri berlaku pada diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri, di mana dulu masa saya tingkatan 4 dan tingkatan 5, saya tak pernah didedahkan pun dengan komputer ni. Jadi saya mengalami sendiri bila saya terjumpa komputer, bila saya masuk kelas ataupun masuk makmal komputer tu, cikgu jalankan kelas dekat sana, saya jadi tak tahu nak guna komputer tu macam mana. Saya jadi takut, saya jadi malu. Jadi bila cikgu tu ajar melalui komputer, saya tidak tahu pun nak tekan, dan saya malu nak bertanya. Bila saya minta ajar daripada kawan saya sendiri, okey, saya start, tapi saya tak tahu nak buat apa yang seterusnya. Jadi bila cikgu tu mengajar, saya ketinggalan. Saya tak follow dengan apa yang cikgu tu ajar. Jadi dekat situ saya nak bertanya, tapi bila saya bertanya berulang kali itu menyebabkan saya jadi lebih malu. Jadi dekat situ kurang interaksi antara guru dan pelajar. Okey, itu adalah antara isu yang ketiga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel kita. Baiklah, di sebalik isu-isu yang timbul dalam perintegrasian teknologi, sudah semestinya akan ada inovasi yang dihasilkan. Dengan itu, saya menjemput panel kelima dan keenam kita, Nur Syasha Izzurin dan Nur Husna, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai inovasi. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berada di dalam webinar ini. Okey, terima kasih kepada moderator kerana telah memberi peluang untuk saya bercakap dalam webinar ini. Okey, salah satu kaedah atau teknologi yang mudah dikendalikan oleh berbagai pihak bagi mengatasi isu-isu yang dikemukakan oleh panel lain ataupun isu lain sementara tadi adalah dengan menggunakan perisian Google Site. Okey, saya rasa semua orang dalam webinar ini sudah tahu bahawa Google ada menyediakan pelbagai perkhidmatan percuma kepada penggunanya seperti Gmail dan Google Drive. Okey, salah satunya adalah Google Site. Okey, seterusnya adalah apa itu Google Site? Okey, Google Site adalah satu perkhidmatan Google yang berfungsi untuk memudahkan pengguna Google membuat halaman. Okey, Google Site ni adalah satu perisian di mana kita boleh membuat satu halaman yang membolehkan kita meletakkan pelbagai maklumat. Okey, cara termudah Google Site juga adalah salah satu cara yang termudah untuk membuat informasi seperti yang saya katakan tadi, dan mudah untuk kita mencapai pelajar
dan memberi informasi tentang PDP yang akan dijalankan. Okey, seterusnya adalah fungsi Google Site. Okey, antara fungsi Google Site adalah merancang mesyuarat kelab dan aktiviti yang disertai. Bukan itu sahaja, fungsi Google Site dalam pembelajaran dan pengajaran ini kita boleh membuat pelbagai aktiviti di dalam Google Site ini seperti meletakkan latihan pengukuhan, kuis dan sebagainya. Yang kedua adalah berkongsi maklumat dengan orang lain di internet, dan yang ketiga adalah berhubung dengan rakan dan saudara. Okay. Seterusnya adalah kelebihan Google Sites, di mana perkhidmatan ini disimpan dalam domain google.com, di mana pencarian akan menjadi lebih mudah bagi semua yang mengakses Google Sites yang disediakan. Okey, seterusnya adalah proses membuat halaman sangat mudah dan aplikasi ini membolehkan pengguna mendapat kerjasama dalam penggunaannya. Okey, Google Sites ini kita boleh berkongsi editor, di mana sekiranya kita membina Google Sites tu, untuk kita berkongsi dengan orang lain, kita boleh berkongsi satu link di mana pengguna yang lain juga boleh mengupload dan mengedit apa yang ada di dalam Google Site yang telah dibina. Okay, seterusnya adalah sokongan dan bantuan yang tersedia. Google Site menyediakan pelbagai pautan untuk maklumat yang diperlukan oleh pengguna. Yang seterusnya adalah pengajar tidak perlu berkongsi bahan melalui email ataupun menggunakan flash disk. Okey, Google Site ni dia memberi kemudahan kepada kita di mana semua maklumat yang pelajar upload, kita tidak perlu mencari di pelbagai tempat ataupun posisi dia, sebab di dalam Google Site semua maklumat yang diupload akan disatukan di dalam kedudukan yang sama. Okay, seterusnya tidak menyokong skrip dan iframe, di mana disebut sebagai kekurangan, tapi menjadi satu kelebihan kerana halaman web lebih selamat daripada skrip-skrip yang berbahaya. Maksudnya adalah Google Site ni dia bebas daripada unsur-unsur yang tidak sepatutnya kita lawati ataupun kita lihat. Okay. Yang terakhir adalah tugasan atau pengumuman untuk tugasan atau projek baharu boleh dibuat melalui Google Site, di mana pelajar mudah untuk melayari Google Site yang telah dibina kerana tidak menggunakan data yang banyak, dan Google Sites ni adalah satu perisian yang tidak berat. Jadi pelbagai pihak boleh mengakses Google Sites ini. Okey, bagi menerangkan dengan lebih lanjut dan mendalam mengenai penggunaan Google Sites ini, saya dengan sukacitanya menjemput rakan panel saya iaitu Nur Husna untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada saudari Syasha Izzurin. Saya akan menunjukkan sedikit halaman yang telah dibuat menggunakan inovasi Google Sites. Okay, sekejap ya. Okay, boleh nampak? Okay, ini adalah contoh yang telah kami hasilkan, iaitu sains tingkatan 2, di mana dalam slide ini kita dah masukkan nota video latihan pengukuhan dan juga kehadiran. Okey, seterusnya saya ingin membuat satu aktiviti bersama anda sekalian, di mana saya akan menghantar link Google Site pada ruangan chat untuk masa sekarang. Okay, saya dah hantar link tersebut. Okay, semua hadirin boleh tengok link ini boleh diedit oleh sesiapa sahaja. Okay, saya minta untuk wakil kumpulan untuk masukkan sekurang-kurangnya satu bahan dalam PDP sebagai contoh nota ataupun kuis ataupun link kehadiran
ataupun video PDP, tak kisah daripada sumber mana-mana sekalipun. Jadi sebelum anda semua memasukkan bahan pada slide ini, saya akan menunjukkan sedikit cara untuk upload bahan ke dalam Google Site. Okey. Okey, semasa klik link, paparan yang nampak ialah halaman utama. Jadi anda kena pergi ke page. Okey. Sekarang tekan PDP demo. Okey, saya akan tekan bahan PDP demo. Okey, di sinilah anda kena masukkan kandungan PDP pada layout yang tersedia. Saya akan tunjukkan cara untuk masukkan lembaran kerja. Okey, saya ambil link daripada Google berkaitan dengan lembaran. Link ini saya akan copy. Dan saya akan masukkan ke dalam kotak ni. Paste. Okay, arahan yang saya nak letak dekat sini adalah sila buat tugasan ini dan hantar sebelum 21 hari bulan 12 2021 sebagai contoh. Okey, sekarang saya akan masukkan gambar. Untuk pelajar-pelajar saya lebih tertarik untuk buat kegiatan aktiviti ini. Okay, anda boleh masukkan sama ada nak pilih dalam Google Drive ataupun URL. Sekarang saya akan masukkan melalui Google Image. Okay, contoh gambar, saya nak ambil gambar tadi. Okay, study. Okay, saya akan tekan gambar yang saya nak. Kemudian saya akan tekan insert. Okay, dekat sini kalau kita tengok kita boleh crop ataupun letak link dan sebagainya. Dan ini adalah serba sedikit contoh yang saya tunjukkan kepada anda. Okay. Boleh faham apa yang saya sampaikan? Faham. Baiklah. Faham. Okay, baiklah. Dalam tempoh masa 10 minit, saya ingin meminta kerjasama daripada setiap wakil kumpulan untuk memasukkan bahan ke dalam page yang telah disediakan ini. Tak kisah apa-apa jenis tajuk, kalau nak tukar tim pun boleh. Anda boleh terokainya sendiri. Saya harap ada perubahan pada page bahan PDP ini dan masa 10 minit bermula dari sekarang. Dan kita akan berjumpa dalam pukul 10.48. Boleh ya?
Okey, nampaknya masa yang diperuntukkan telah pun tamat. Jom kita tengok bahan yang telah dimasukkan oleh wakil-wakil kumpulan. Okey, seperti yang dijangkakan, anda semua sangat mahir dalam mengedit dan memasukkan bahan-bahan pembelajaran ke dalam site ini. Jadi kita dapat lihat di sini ada nota dan pelbagai jenis topik yang dimasukkan, dan ini menunjukkan bahawa penonton-penonton semua adalah seorang yang mahir dalam menggunakan teknologi. Okey, nampaknya saya rasa saya tak perlu terang dengan lebih lanjut lagi kerana semuanya telah mahir dan mencapai hasil yang memuaskan, dan boleh terokainya sendiri dengan lebih lanjut kerana bila kita buat site, kita memerlukan kreativiti kita sendiri. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada dua-dua panel kita yang telah menerangkan secara jelas mengenai penggunaan Google Site. Seterusnya, saya membuka ruangan kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel kita. Dipersilakan. Okey, dalam ruangan chat Nur Ain Syafiqah ada bertanyakan mengenai soalan iaitu apakah kelemahan dan kekangan penggunaan teknologi yang boleh menjejaskan proses PDPC yang berkesan. Okey, para panel kita boleh menjawab persoalan yang ditanya oleh Nur Ain Syafiqah. Terima kasih daripada soalan daripada saudari siapa tadi? Nur Ain Syafiqah. Okey, tidak dinafikan terdapat beberapa kekangan lah penggunaan teknologi ni, lebih-lebih lagi bagi murid di kampung dan pedalaman. Terdapat juga pelajar yang tidak mempunyai peranti elektronik ataupun telefon pintar sendiri. Selain itu, kelajuan internet antara isu yang dihadapilah oleh murid ketika proses PDPC ni di rumah sepanjang COVID-19 ni melanda negara. Hal begini dia membuatkan objektif pembelajaran tu hanya dicapai oleh golongan tertentu sahaja. Itu sahaja. Menjawab soalan tak, Nur Ain Syafiqah? Sama-sama. Okey, untuk soalan yang seterusnya, para hadirin boleh bertanyakan di ruangan chat ataupun boleh on mic. Ada lagi ke para hadirin yang ingin menanyakan persoalan kepada panel kita?
Sekiranya tiada soalan yang ingin ditanyakan, sebelum mengakhiri buah bicara kita pada pagi ini, saya ingin meminta kerjasama daripada para hadirin sekalian untuk mengisi link Google Form yang telah diberikan dalam ruangan chat. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pembicara kita pada hari ini di atas perkongsian yang sangat menarik. Diharap semua ilmu yang dikongsikan pada hari memberi manfaat kepada para hadirin sekalian. Terima kasih daripada saya. Dah ambil itu daripada ni, dah ambil ni. Sudah ambil apa tu? Soal sidik daripada rakan-rakan dah? Sudah buat? Dah bagi link dekat chat Doktor. Dah buat? Mereka dah jawab semua? Belum, selesai? cuma tak jawab lagi. Masih ramai. Suruh dia jawab sekarang. Kalau tidak buat ni susah. Suruh jawab sekarang. Dah selesai? Sudah? Dah selesai. Sudah? Hai Doktor. Sudah Ya dah. Okey. Terima kasih Okey. Bagus. Perbincangan tu kena tambah sikit dalam penulisan nanti Perbincangan awak pendapat. Okey. Kelebihan awak punya sistem tadi. Awak punya masalah apa masalah? Group ini masalah apa? Apa masalah group ni? Awak senarai kan tadi ada 3 tadi. Ada apa masalah? Masalah yang pertama untuk kami adalah yang pertama guru kurang mahir untuk menggunakan suatu penelitian. Jadi kami buat jadi kami ajar satu macam buat. Yang kedua adalah guru kurang pengetahuan dan kesediaan guru dalam mengintegrasi teknologi. Sama juga macam tadi dari segi pengetahuan dan kesediaan guru perlu iaitu dari segi teknikal lah, guru perlu bekerja dengan internet macam itulah semua dengan teknologi seperti yang ketiga apa dia? Yang ketiga kurangnya komunikasi antara guru dan pelajar. Melalui itu kami boleh dapat melihat interaksi antara pelajar. Maksudnya pelajar boleh tengok apa yang cikgu dia letak dalam tu sebagai contoh bahan pengajaran tugasan. Jadi kita pun boleh, guru pun boleh melihat perkembangan
pelajar dari semasa ke semasa. Itu kelebihan Google Site okey. Ya, betul. Masukkan benda tu dalam perbincangan tu. Nanti dalam perbincangan di ujung penulisan tu kan ada awak nyatakanlah kekuatan awak punya masalah guru kurang mahir, guru tidak mempunyai pengetahuan, mungkin sistem agak susah, tetapi dengan menggunakan Google Site didapati guru dapat menggunakan dengan mudah sebab dia agak friendly ke kan, user friendly ke apa, awak cakaplah macam tu dalam perbincangan. Okey, itu contohlah, carilah idea-idea lain tambah-tambah. Nak nyatakan bahawa inovasi awak tu dapat mengatasi masalah tadi. Boleh faham? Faham doktor? Boleh semua group ni boleh faham Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, nanti buatlah penulisan nanti dalam penulisan Okey, untuk